payung diabetik boleh pulih pun lah. So, macam mana kaedah nak pulihkan pintu tu? Kita kena rehatkanlah dia. Kan saya cakap dia punca dia rosak sebab dia pakai. Rehatkan. Macam mana cara rehat dia? Apa yang punca dia asyik buka tadi? Sebab kita asyik makan karbohidrat. So kaedah untuk merehatkan pintu ialah kurangkan pengambilan karbohidrat dalam pemakanan. Habis tu kalau dah kurang karbohidrat, nanti saya rasa loteh pula. Macam mana kan? Macam mana pula nak kerja? Dah tak ada tenaga. Sebab tu kau nak gantikan karbohidrat tu dengan makanan yang tidak menggunakan pintu tu. Apakah makanan yang memberi tenaga dalam bentuk asetil-CoA tu tapi tak guna pintu? Makanan tu nama dia lemak. Alah, tak nampak pula. Lemak ni bila kita makan, dia akan masuk dalam usus, dihadamkan jadi asid lemak bebas. Asid lemak bebas ni, nampak tak? Asid lemak bebas, nampak tu? Asid lemak bebas dia adalah bahagian paling ringkas lemak. So bila kita makan lemak, dia akan dihadamkan jadi asid lemak bebas. Asid lemak bebas tu akan masuk dalam saluran darah kita sebagai asid lemak bebas. Dalam darah kita memang ada asid lemak bebas. Dan memang ada gula. Janganlah cakap, lemak lah sumbat. Tak ada orang sumbat jantung sebab lemak, asid lemak bebas ada dalam darah. Itu memang part of dia punya fuel dia, kita punya tenaga. Cuma beza dia apa? Asid lemak bebas akan masuk dalam sel dan jadi tenaga asetil-CoA masuk ikut dinding. Dia tak masuk ikut pintu. Pelik kenapa lemak ikut dinding lah boleh, yang karbohidrat kan ada pintu ni. Kan? Dia macam jin masuk, dia masuk straight, dia tak ikut pintu pun, ikut straight je. Macam tu lah lebih kurang. Dia merasap dia masuk. Sebab rupanya dinding sel kita ni, dinding sel tu ialah lemak. Dinding sel tu dibuat daripada lemak. So kau lemak, aku lemak, geng masuk je lah. Faham tak? Sebab tu bila start makan lemak, sel kita dapat tenaga, pintu tu dapat rehat. Apa jadi pada lama-lama? Pintu tu akan pulih. Diabetik you akan mula pulih dan gula akan turun. Itulah kaedah dia.